KPM. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Puan, sebenarnya saya nak minta tolong sedikit sebab saya ada masalah ni. Ya. Ni bekas botol anak saya untuk dia mengisi air. Tapi macam beg duit dia selalu tertinggal. Jadi saya kalau boleh nak mudahkan dia untuk isi botol air dia, lepas tu isi duit sekali. Boleh tak Puan bantu saya? Okey, boleh. Tak ada masalah. Saya faham tu. Jadi kita akan duduk berbincang untuk kita selesaikan masalah anak Puan. Jadi Puan akan duduk bersama mereka bentuk kami lah untuk selesaikan masalah anak. Okey Puan, saya setuju. Jom. Okey, jom. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syafiqah Farahin Razali, hos anda untuk 1 jam ini bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 1 dan kita di slot menengah rendah. Apa khabar semua? Semoga semua sihat-sihat sahaja. Okey, hari ini kita akan memperkenalkan topik kita juga yang kita akan memberi fokus. Tapi sebelum itu, jom kita tengok dulu cikgu kita pada hari ini. Seperti anda lihat profil tadi, cikgu kita ialah Cikgu Azrina Subuh daripada SMK USJ 13 Sumajaya, Selangor. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Selamat datang ke Diri TV. Terima kasih. Syafiqah sihat? Sihat, alhamdulillah. Cikgu sihat? Sihat. Okey cikgu, dan juga menyertai kami di rancangan ini ialah jurubahasa isyarat kita Cikgu Nurul Adina Rashid daripada SK Pendidikan Khas Seremban Negeri Sembilan. Selamat datang cikgu. Terima kasih kerana berada bersama kami. Baiklah cikgu, untuk hari ini apakah terlebih dahulu topik kita yang kita akan belajar untuk mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi? Okey, baiklah. Hari ini kita akan belajar satu topik daripada tingkatan 1 iaitu project brief. Daripada project brief ni kita akan belajar dua menyaring maklumat project brief dan yang keduanya kita akan belajar aplikasi project brief itu dalam bentuk jadual dan kemudian kita akan buat lakarannya pula. Wah, cikgu. Jadi itulah standard pembelajaran kita pada hari ini ya? Betul. Okey. Jadi apakah yang kita akan mulakan terlebih dahulu, cikgu? Silakan. Okey, baiklah. Hari ini kita akan mempelajari di akhir pembelajaran kita akan dapat menyaring maklumat dalam project brief, mengaplikasikan project brief tu dalam bentuk jadual dan lakaran. Okey, kita akan lihat juga apa maksud project brief ni. Project brief ni ialah merupakan satu perbincangan awal antara dua pihak iaitu pengurus projek dengan pelanggan. Okey, ini juga merupakan ciri-ciri yang kita kena faham dahulu. Sebelum kita teroka jauh dalam tajuk ini, ciri-ciri project brief ni kita kena faham dulu. Kita ada dalam ini ada 7 ciri-ciri project brief iaitu tajuk projek, yang kedua gambaran keseluruhan projek, yang ketiga kriteria projek, yang keempat perancangan pengurusan projek, yang kelima analisis kajian, yang keenam lakaran idea dan yang terakhir mock-up atau model. Jadi kita kena faham juga apa yang dimaksudkan dengan tajuk projek itu. Tajuk projek itu memberi gambaran lengkap keseluruhan apa yang kita nak buat, apa projek kita. Okey, jadi dalam kriteria projek itu kita kena perincikan. Dalam perancangan dan pengurusan projek pula kita kena tahu macam mana kita nak rancang projek kita ni. Berapa ramai tenaga pengerja yang kita perlukan, berapa banyak peralatan yang kita nak. Analisis kajian pula kita akan analyse apa produk-produk di pasaran. Okey. Lakaran diperlukan untuk memperjelaskan, memperhalusi lagi apa yang kita telah berbincang dengan pelanggan kita tu, kita
keluarkan dalam bentuk lakaran supaya pelanggan berpuas hati atau tidak, pelanggan cukup atau tidak permintaan dia ataupun memenuhi tak kehendak pelanggan tersebut, dan seterusnya kita buat model ataupun mock-up untuk sebagai satu model olokan untuk pelanggan kita lihat dengan jelas apa sebenarnya yang kita nak buat ni supaya tak salah. Okey, seterusnya kita juga ada senarai semak ciri-ciri pertimbangan utama yang kita perlu ada dalam projek brief ini, iaitu dia ada fungsi. Seterusnya, persembahan, tujuan pasaran, kuantiti, style, gaya, kualiti, kos dan jangka masa. Okey. Kita juga bila kita dah faham ini, barulah kita boleh menyaring maklumat dalam projek brief ni. Nak belajar tak Syafiqah? Ya, nak belajarlah cikgu. Okey, kita akan teroka macam mana nak menyaring maklumat pada slot seterusnya. Okey, cikgu, cakap pasal projek brief ni memang agak tepat dengan apa yang kita lakukan seperti tadi kan? Perbincangan antara pengurus projek dan juga pelanggan. Betul. Okey, cikgu, boleh beri sedikit rumusan tentang apa yang cikgu telah nyatakan bagi segmen ini? Okey, jadi tadi kita imbas balik sahaja apa pengetahuan-pengetahuan yang kita perlu ingat dan jadikan sandaran dalam kita menyusun kerja kita dalam projek brief ni. Kita nak buat pembangunan produk ni bukan kita suka-suka sahaja. Kita perlulah ambil kira pelbagai ciri-ciri ini supaya kita tak terkeluar landasan. Ya, cikgu, saya percaya dan cikgu pun telah cakap kalau semua ni kita tahu baru boleh menyaring maklumat, ya cikgu? Betul. Okey, kita akan berehat sebentar bersama saya dan cikgu selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembalinya ke rancangan Didik TV KPM bagi slot menengah rendah dan mata pelajaran kita pada hari ini ialah Reka Bentuk dan Teknologi Tingkatan 1 dan masih bersama saya ialah Cikgu Azrina Subuh. Cikgu, kali ini segmen ini kita akan belajar tentang proses penyaringan, ya cikgu? Betul. Teruskan cikgu dengan pembelajaran kita pada hari ini. Baik Syafiqah. Okey, jadi proses penyaringan ni ialah satu proses yang kita perlu buat untuk memudahkan pengurus projek dan pereka bentuk tu. Sebab kalau Syafiqah tengok dalam borang projek brief ni, dia akan ada banyak kriteria pertimbangan utama dan ada beberapa soalan yang kita jawab. Okey. Okey, jadi bila banyak sangat soalan nak kena jawab ni, pening juga. Betul cikgu, saya tengok pun macam padat tu. Padat kan, nak tengok fungsinya dari segi fungsi. Persembahannya, macam mana produk ni nak dipersembahkan. Lepas tu dia tanya lagi, tujuan pasaran ni. Dalam tujuan pasaran ni, siapa nak guna produk? Dia tanya lagi, siapa pesaing yang kita wujud? Yang wujud untuk produk kita ni. Seterusnya dekat kuantiti, dia akan tanya berapa produk ni kita nak buat. Okey, jadi seterusnya style ataupun gaya produk ini. Kuantitinya, berapa banyak kuantiti pembuatan yang kita nak buat. Pelanggannya, siapa, ataupun ada golongan istimewa ke, ataupun piawaian-piawaian tertentu. Yalah, buat produk kan? Ya, betul. Bila kita buat produk ni, mesti ada satu tata cara, guidelines yang kita kena ikut. Tak bolehlah main ikut suka. Ya, betul kan? Sebab betul. pengguna nanti rasa tak selamat lah kalau kita ikut suka je semua benda. Betul cikgu. Okey, jadi ada pula kos yang kita kena fikirkan. Jual mahal pun tak boleh. Jual murah macam mana? Nanti orang tak yakin dengan produk kita pula. Samping pada tu, kita pula rugi. Ya, Kalau tak cukup. kita rugi, cikgu. Nak bear dengan kos tu kan. Nak tampung kos dengan pengurusannya, dengan dekat bahagian
beli bahan-bahannya lagi. Betul. Jadi dekat sini pula ada jangka masa pula kita kena bincangkan. Macam mana kita nak uruskan projek kalau kita tak bincangkan jangka masa. Nanti pihak pengurusan siapkan dalam tempoh masa yang lama. Pihak pengguna pula nak guna cepat. Itu menwujudkan konflik pula. Betul, cikgu. Jadi di situ pula Syafiqah, kita akan jalankan beberapa kaedah untuk kita nak menyenangkan proses ini. Okey, dengan kita nak buat ni, kita ada 3 proses yang kita kena lihat, itu dengan cara mengadakan perbincangan dengan klien kita, dengan customer kita. Seterusnya, kita boleh mengadakan video conference. Bila kita mengadakan video conference ni lebih jelaslah nampak produk tu ataupun bahan yang material kita nak gunakan. Okey, kita bentangkan pula idea kita melalui video conference ni. Kalau kita cakap je dengan telefon, orang tak nampak. Betul. Tak jelas. Ya. Bila tak jelas, nanti kalau buat produk salah, macam kena mana nampak pula tu depan kan? mata. Betul. Jadi, seterusnya yang terakhir, dengan kaedah yang terakhir, kita dapatkan maklumat dengan cara maklum balas bertulis daripada pelanggan. Jadi dekat situ nampaklah lebih jelas, Syafiqah. Nak buat produk ni bukan senang kan? Nanti banyak kalau kriteria. ada lambakan di pasaran tu, kita rasa rugilah pula dengan tenaga yang kita gunakan, dengan masa lagi, kos lagi. Okey, jadi kita juga akan buat beberapa kaedah ini, kita akan saring maklumatnya dengan cara Syafiqah perlu mencari isi penting. Isi penting? Isi penting untuk kita saringkan, buat rumusan supaya memudahkan pihak pengurusan dan pereka bentuk itu buat kerja. Jadi macam guidelines lah. Guidelines kepada kita. Okey, di belakang Syafiqah itu ada jadual maklumat projek brief yang kita kena isi. Ya, cikgu. Ada kolom kosong di tepi tu. Di sini catatan. Jadi Syafiqah, cikgu nak minta Syafiqah isikan apa yang bersesuaian dengan di bahagian catatan tu, Syafiqah. Kita lihat bahagian fungsi pertama. Ya. Macam mana kita nak isikan fungsi itu? Okey, cikgu. Antara pilihan yang saya ada di sini, ya, cikgu, di depan saya, mungkin yang berdasarkan jadual yang cikgu tunjukkan itu, mungkin yang ini saya pilih. Okey, cuba letak. Okey, membawa botol air ada fungsi simpan barang. Itu dari segi fungsi, ya, cikgu? Okey. Ini dia. Betul ke, cikgu? Betul. Betul. Tepatlah tu, Syafiqah. Sebab kita menjawab kriteria fungsi. Ya. Okey, kita lihat pula yang kedua. Okey, yang persembahannya. Persembahannya, okey, mungkin yang ini. Mudah disimpan, boleh dipasuh. Dan pelbagai warna. Ni saya letak dulu. Mungkin cikgu boleh tengok. Betul ke tak? Jelas tu. Jelas, ya. Jadi itulah perkara penting yang kita nak titik beratkan dalam produk kita nanti. Kita lihat pula tujuan pasaran. Tujuan pasaran, ya, cikgu. Ni saya tahu. Sebab saya ada sebutkan tadi. Okey, murid pelanggan lain yang berminat. Tengok tu, Syafiqah mengikuti pembelajaran kita dengan baik. Okey, seterusnya kuantiti. Kuantiti, okey. Yang ini mudah juga kerana dia ada ukuran unit. Di sini 100 unit, cikgu. Betul. Bagus, Syafiqah. Okey, seterusnya style dan gaya. Style. Okey, yang ini. Bentuk geometri boleh diubah saiz. Saiz sederhana, ringan dan mudah dibawa. Okey, tepat sekali. Seterusnya kualitinya. Kualiti. Yang ini, cikgu, berkualiti tinggi. Dapat membawa barang melebihi 5 unit dan memenuhi piawaian SIRIM. Piawaian SIRIM tu penting tu. Ya, cikgu. Okey, kita habiskan pula kosnya. Kos pula yang ini, kos pembuatan minima RM20. Dan
kos maksimum RM30 dan untung RM12 seunit, cikgu. Ya. Ada untung di situ. Jadi jelas kat situ berapa kita nak target untuk untung tu. Ya, Okey. kita tak nak rugi. Betul. Okey, yang terakhir cikgu, jangka masa ialah jangka waktu 40 jam. Boleh buat penambahbaikan. Betul. Okey. Jadi kat situ Syafiqah telah mengikuti dengan baik tu apa yang saya cuba sampaikan. Kita saring maklumat daripada banyak persoalan dan jawapannya di sini. Kita Bawakan ke alihkan sini. kepada jadual maklumat supaya kita lebih jelas dapat panduan untuk kita bina produk. Okey, Betul. Syafiqah boleh dapat markah lah. Oh ya, cikgu. Sila lekatkanlah markah. Saya rasa berpuas hati dengan pencapaian Syafiqah. Berapakah markah yang saya dapat, Oh, cikgu? 5 markah untuk setiap 5 bunga tu. Wah, hebat cikgu. Cantiknya bunga ni. Wah, okey. Okey, kita akan pada seterusnya kita akan beralih kepada uji minda. Okey. Sebab tadi kita dah belajar kan? Betul. Okey, jadi apakah maksud project brief? Okey. Kalau kita lihat pada pilihan jawapan tu, Syafiqah rasa apa maksud project brief? Kalau saya lihat di situ kan, ni saya tahu, cikgu. Perbincangan awal antara pelanggan dan pengurus projek. Sebab cikgu sebutkan kata kunci tadi. Betul sekali. Tepat. Okey, kita tengok cikgu tik jawapannya kat mana? Jawapan D tu. Okey. Okey, seterusnya kita uji lagi minda. Okey, di sini tandakan right pada ciri brief yang betul. Yeah. Jadi, yang salah kita kena tandakan salah. Okey. Boleh Syafiqah bagikan jawapan yang bersesuaian? Boleh, cikgu. Okey, ciri-ciri dia, lakaran idea betul. Okey. Kriteria produk tu? Kriteria produk saya rasa betul juga. Okey. Harga? Harga, saya rasa macam tak betul, cikgu. Salah. Okey, kita tengoklah jawapannya. Tepatlah Syafiqah. Wah. Bagus. Okey, seterusnya. Okey. Kita uji minda di mana penghasilan ini ialah ciri yang terdapat pada penghasilan project brief. Okey, tajuk kita klasifikasikan sebagai A. Gambaran keseluruhan produk. Gambaran keseluruhan projek sebagai B dan lakaran idea C. Okey, kita tengok kotak tu kita kena isi pula A, B, C tu dalam kotak yang bersesuaian. Okey. Yang pertama ya, cikgu tadi ialah yang saya ingat lakaran idea. Tentulah cetusan lakaran idea untuk dipersembahkan kepada pelanggan atau pengurus projek. Betul. Itu ialah lakaran idea. Betul. Okey, yang pertama perbincangan bersama pelanggan dan pengurus projek bagi memenuhi kehendak pelanggan. Yang itu saya rasa ya, cikgu, perancangannya. Perancangan projek ya, cikgu. Okay. Seterusnya? Yang seterusnya, yang terakhir, menerangkan jenis produk itu ialah gambaran keseluruhan. Okey, Betul ke, kita cikgu? lihat jawapannya. Saya Gambaran pun keseluruhan okey. dan lakaran ideanya. Okey, Syafiqah tepat sekali Syafiqah. Wah, terima kasih, Okey, cikgu. Saya dapat seterusnya. lagi ke? Oh, tengah dia tunggu. Ada Okey. lagi ni. Uji Okey. minda. Nyatakan kriteria pertimbangan utama pada borang brief. Okey, kriteria pertimbangan utama ya, cikgu. Yang itu ialah, kejap saya ingat. Okey, ni bagi dua contoh ya, cikgu. Tengok pula kriteria pertimbangan utama ni ada dekat borang project brief ni. Saya rasa yang saya ingat kuantiti Kuantiti. dan kos. Kos ni penting. Okey, mungkin jawapan Syafiqah tak sama dengan jawapan saya sebab kriteria dia ada banyak. Ada banyak. Kita tengok jawapan apa yang ada di paparan. Okey. Okey, fungsi. Fungsi. Dan yang kedua persembahan. Persembahan. Tapi yang Syafiqah jawab tadi betul. Jadi kita ada 7 pilihan jawapan di situ ya, cikgu. Betul. Okey. Seterusnya, antara berikut manakah tujuan menyaring maklumat dalam project brief? Okey, cikgu. Antara berikut ya, saya rasa jawapannya ialah B sebagai garis panduan melukis lakaran produk. Tapi kan cikgu, boleh tak saya ubah jawapan tersebut? Boleh kot. Saya rasa sebab saya dah tengok lagi sekali, saya rasa D, cikgu, memudahkan pengurus projek dan mereka bentuk melaksanakan tugas seterusnya. Bijak. Oh. Sebab dia
memang tujuan kita buat project brief ni untuk memudahkan pengurus projek tu melaksanakan tugasan. Kalau kita tak ada jadual ni, kita mungkin tersasar kan tadi. Ya. Okey. Baiklah. Cikgu, boleh tak sepanjang segmen ni yang kita telah belajar, cikgu memberi sedikit imbas kembali apa yang kita telah belajar? Baiklah. Tadi dalam segmen ini kita telah pelajari di mana banyak-banyak maklumat dalam borang project brief yang kita ada ni, kita mudahkan, kita ringkaskan maklumatnya, kita pindahkan kepada jadual maklumat project brief di sebelah Syafiqah tu. Ya, cikgu. Jadi jadual maklumat itu berfungsi untuk panduan kepada pereka bentuk dan pengurus projek untuk bina produk ini yang tepat. Ya. Yang memenuhi cita rasa. Yang boleh kita jual. Okey, itulah betul. yang kita pelajari di slot ini. Ya, cikgu. Saya pasti percaya ramai yang telah mendapat sikit sebanyak info dan ilmu daripada segmen ini. Jadi cikgu, selepas ini ada banyak lagi aktiviti yang kita akan buat kan? Betul? Okey, bagi anda yang di rumah, jangan ke mana, kita akan kembali selepas ini di slot menengah rendah. Didik TV KPM. Anda masih lagi menonton rancangan Didik TV KPM bagi slot menengah rendah dan hari ini mata pelajaran kita reka bentuk dan teknologi. Bagi anda yang sedang menonton, kita di segmen dengan topik menyusun maklumat dan menghasilkan lakaran. Wah, macam menarik je segmen kali ini, cikgu. Mungkin banyak sedikit aktiviti kita ya? Ya, betul. Silakan cikgu. Kita akan minta Syafiqah pula menulis kali ini. Tadi dia lekatkan maklumat tu. Kali ini dia kena menulis pada aplikasi projek di jadual yang di belakang tu. Okey, baiklah. Sebelum kita start dengan aktiviti kita. Ya, cikgu. Okey. Aplikasi ni dalam project brief ni dia akan buat dua benda, dua perkara. Iaitu dalam bentuk jadual, kemudian dia akan buat dalam bentuk lakaran. Okey. Jadi ini merupakan satu proses kita mengaplikasikan data yang tadi kita dah saring. Dah saring, dah dapatkan semua details dah, perinciannya. Yeah. So, kita akan aplikasikan dalam bentuk jadual supaya tak ada lagi masalah-masalah yang kita tak selesaikan ataupun kriteria-kriteria yang kita tak ambil perhatian. Okey. Selain daripada itu, kita juga akan buat lakaran. Okay, bila buat lakaran ni nampak lebih jelas. Betul, cikgu. Jadi aplikasi dalam bentuk jadual ini dia akan melibatkan semua ciri-ciri project brief ini dan diaplikasikan dengan lengkap ya dari segi menggunakan prinsip elemennya. Dalam lakaran itu kita ambil perhatian yang betul-betul khusus ya kat situ. Okey, baiklah. Jadi lakaran tu bila kita dah ambil kira elemen, prinsipnya, lakaran itu kita perlulah menonjolkan apa yang pengguna tu tadi nak. Pengguna nak beg serbaguna yang ada banyak kompartmen. Betul. Nak letak beg, nak letak duit lah tadi. Mungkin kalau dah bawa botol air, mesti nak bawa bekal makanan. Ya, betul. Jadi nanti di akhir slot kita ini, kita akan buat pula lakaran di mana dapat tak memenuhi kehendak pelanggan tadi tu. Okey, jadi di belakang Syafiqah tu ada satu bentuk jadual. Okey, di mana cikgu akan bacakan apa perincian penting yang kita kena tulis di situ. Okey, Okey, baiklah. Kita mulakan sekarang. Okey, bahagian tajuk projek tu, Syafiqah, apa soalan yang ada kat situ? Apakah jenis produk atau perkhidmatan, cikgu? Jadi tadi produk kita nama apa? Produk kita beg botol air serbaguna. Serbaguna. Jadi Syafiqah tulis kat tepi tu. Okey.
Okey, cikgu. Okey, seterusnya kita ada apakah kegunaan produk Ya. tu. Jadi, kegunaannya apa? Nak bawa Botol barang, air. bawa botol air dan bawa beberapa barangan sekali bersama supaya tak tertinggal. Wah. Jadi anak tadi tu masalah dia tertinggal macam-macam barang ni. Betul. Kalau bawa botol air lupa bawa duit. Ya. Jadi kita tulis di situ adalah membawa barangan seperti botol air. Okey, membawa barangan seperti botol air Dan barang-barang lain. barang-barang lain. Mungkin dia bawa botol air dengan duit saja ke hari tu. Ataupun mungkin dia ada nota ke buku cerita kecil ke yang dia nak masukkan sekali dalam beg tersebut. Betul. Jadi mungkin boleh diletakkan segala-galanya dalam tu. Ya, cikgu. Okey, seterusnya. Persoalan seterusnya, di manakah produk ini akan digunakan? Ya, cikgu, di manakah? Tadi sebab anak kan? Ya. Jadi kat mana Syafiqah? Biasanya di sekolah, ya, cikgu? Betul. Itulah jawapannya. Okey. Kita akan gunakan di sekolah. Sekolah, ya, cikgu. Kalau dah banyak kompartmen tu, cikgu, di mana-mana mungkin dia nak bawa, ya? Ya, betul. Okey. Jadi tak semestinya lah kalau dia pergi bersia-sia dengan ibu bapa pun dia Ya. boleh bawa juga. Betul. Okey, kita tengok persoalan yang seterusnya, gambaran keseluruhan projek. Jadi siapakah yang menggunakannya? Jadi siapa sasaran kita tadi? Anak kita. Anak kita. Kalau murid-murid. dalam kategori dia ialah kanak-kanak. Kanak-kanak, Okey. ya. Okey, kanak-kanak, ya, cikgu. Kadang-kadang kalau terlalu diubah suai menjadi menarik, entah-entah mak bapak pun nak Betul. guna. Sebab kalau kita tengok beg kita ni, kalau lagi banyak kompartmen lagi senangkan kita. Betul. Tak tertinggal barang tu. Ya, cikgu. Okey, seterusnya. Apakah tujuan produk. Okey, jadi tujuan produk ni nak memudahkan siapa tadi? Memudahkan anak-anak kita. Tu, ya, memudahkan anak bawa barang. Okey. Okey, cikgu. Okey, persoalan seterusnya. Di mana apakah produk ini diperlukan oleh pelanggan? Jawapannya mudah. Perlulah kan? Perlu. Okey. Dan yang terakhir, cikgu, bagaimanakah produk ini dipersembahkan? Dalam pelbagai warna. Pelbagai warna je Syafiqah tulis kat situ. Pelbagai warna nak nampak lebih menarik, cikgu. Betul. Selain warna, apa ciri-ciri yang boleh jadi lebih menarik, cikgu? Mungkin bentuk dia juga? Bentuk dia. Kadang-kadang ada fungsi-fungsi tambahan tu lah Ya, yang menarik minat kanak-kanak tu kan. Okey, baiklah kita pada yang seterusnya itu reka bentuk produk. Jadi persoalan pertama apa dia Syafiqah? Apakah elemen dan prinsip reka bentuk yang akan digunakan? Okey. Dia ada gabungan elemen dan prinsip seperti saiz, warna, macam okey. Saiz dan warna, ya, cikgu? satu lagi, keseimbangan. Keseimbangan. Kalau tak produk tu nanti sengit sebelah lah pula Ya, kan. cikgu. Keseimbangan. Okey, cikgu. Yang kedua, apakah kriteria reka bentuk yang ingin dipersembahkan? Pelbagai fungsi. Pelbagai fungsi. Yang ini agak penting, ya, cikgu, pelbagai sebab fungsi tadi ni. kita nak selesaikan masalah pelanggan kita tadi kan. Nak bawa duit pun tak ada tempat nak letak. Okey, seterusnya. Produk ini, adakah produk ini diinovasi daripada produk sedia ada atau produk yang baru dibangunkan? Produk yang diinovasi. Produk yang diinovasi. Okey. Maksudnya yang produk sedia ada lah, ya, cikgu? Ya, betul. Okey, kita teruskan ya. Perancangan dalam Pengurusan projek. Jadi apa persoalannya kat situ? Pembahagian kumpulan kerja. Okey, dan jadi di situ kita jawab persoalan di situ dengan tulis kita ada pembahagian kerja. Ada, ya? Okey. Seterusnya, cikgu, jadual lepas tu, kerja.
jadual kerjanya pun sebab tadi dah tulis ada kan. Itu satu jawapan untuk menjawab persoalan di Kesemuanya. situ. Okey. Jadi dia ada tanya lagi apa kat situ? Kos pengeluaran dan kuantiti penghasilan. Kos itu kita dah nyatakan dalam kertas kerja. Ya. Okey, jadi kuantiti itu kita akan hasilkan berapa? 100 unit. Ya, okey. Kalau buat sikit mahal. Ya cikgu, 100 kita kena unit. buatlah 100 unit sebab potential buyers kita ada. Betul cikgu, setuju. Okey, seterusnya analisis kajian, reka bentuk produk dan pasaran. Betul? Betul. Okey, apa persoalan kat situ? Membuat perbandingan fungsi persembahan untuk tujuan pasaran kuantiti, kualiti dan kos. Dekat tangan cikgu ni ada satu perbandingan. Okey. Perbandingan ini kita dah tengok dah produk di pasaran di mana produk yang hampir sama tapi menggunakan bahan yang berbeza. Jadi bila bahan yang berbeza, bila kita dah compare tu, produk di yang warna biru ni dia menggunakan bahan dia kain, tapi yang warna-warni ni menggunakan bahan kain kalis air. Beza kan? Okey, seterusnya kalau yang sebelah sini dia lebih berat dan kos dia tinggi. Tapi yang ini ringan tapi kos dia rendah. Agak-agak Syafiqah, pelanggan kita pilih yang mana? Mestilah yang kos rendah cikgu. Betul. Sebab dalam pasaran kita ni ada pelbagai latar belakang, pendapatan. Mesti dia nak jimat sikit kan dari segi. Sebab banyak benda kita nak beli untuk anak-anak ni. Ya, cikgu. Okey, kita jawab yang itu di sini. Tak payah Syafiqah tulis kat situ. Okey, seterusnya yang kedua terakhir ialah lakaran idea. Okey, jadi lakaran itu kita akan buat dalam bentuk isometrik. Tulis isometrik sudah memadai. Isometrik. 3D ya cikgu? Betul. Pandailah Syafiqah ni. Mesti dulu pelajar yang hebat di sekolah. Sebenarnya jawapan di sini cikgu, bentuk 3D. Okey, seterusnya yang terakhir. Persoalannya mengenai penghasilan mock-up. Okey, jadi kita nak guna apa untuk buat mock-up ni? Mock-up ni kita ialah model olokkan. Model olokkan kita nak buat supaya sebelum kita buat model sebenar tu kita dah ada model olokkan. Jadi customer kita tu, pelanggan kita tu boleh tengok. Macam ni rupa beg botol air serbaguna yang bakal kita nak hasilkan ni. Jadi daripada situ kita akan dapat pandangan, dapat idea, kita nak tambah baik ke, kita nak kekalkan ke. Jadi di bahagian mock-up kita akan guna barang-barang cita semula. Jadi jimat kos di situ ya cikgu? Ya, betul. Kita semula. Dan peralatan yang kita gunakan, biasa kita akan gunakan peralatan gam gunting, selotip, cutter, cellophane tape, nak ukur kan. Kita nak ukur benda tu, lepas tu kita nak potong. Benda-benda itulah nanti kita akan perincikan sewaktu kita nak buat mock-up. Seterusnya dalam slot ini juga, selain daripada kita dalam bentuk jadual tadi, kita dah perincikan dengan jelas. Betul. Syafiqah pun dah faham dah apa dia aplikasi project brief ni. Ya, cikgu. Kita akan lihat daripada bentuk lakaran pula. Lakaran. Jadi lakaran ni ialah lakaran idea beg botol air serbaguna yang ada ciri-ciri boleh letak botol air di dalam dan kompartmen ataupun petak ini boleh dilaras. Okey cikgu, sebelum itu cikgu, disebabkan saya mungkin suka tengok bunga di situ. Jadi boleh tak saya tanya berapa markah saya dapat untuk melengkapkan jadual ni? Sebab tadi Syafiqah dah memberi kerjasama yang sangat baik. Cikgu nak bagi 2 kuntung bunga. 2 kuntung bunga? Ya, untuk sebab jadual tadi ni sahaja? Jadual tu banyak tu effort Syafiqah tu. Ya cikgu, terima kasih cikgu. Saya dapat 2 bunga. Teruskan cikgu. Okey, baik. Jadi dalam contoh lakaran idea ni tadi, kita akan persembahkan pandangan sisinya macam mana. Jadi apa prinsip yang kita gunakan? Di mana prinsip yang kita gunakan ialah pengulangan. Elemen yang kita gunakan di sini saiz. Dia ada lagi prinsip yang kita gunakan seterusnya ialah keseimbangan.
Okey, saiz ni tadi Syafiqah, Ya. dia boleh laras. Di mana kalau tak ada barang botol air ni buka je lah. Jadi tak semestinya botol air sahaja. Mungkin boleh letak lagi buku ke dalam ni, beg duit ke. Ya, Jadi cikgu. anak-anak ini boleh guna beg ini untuk letak beberapa item sekali, Betul. beberapa barang sekali. Tak semestinya tertakluk kepada saiz itu sebab boleh tarik boleh keluar. dilaraskan, boleh dikeluarkan. Jadi pandangan, bila kita ada lakaran pandangan depan, pandangan sisi, bahagian dalam, jadi pelanggan kita akan jadi lebih jelas lah. Di situ juga dapat idea yang lebih menarik. Di mana? Cukup tak? Menyelesai tak masalah? Dapat selesai tak tadi masalah yang persoalan awal-awal tadi? Betul, cikgu. Di situlah kita nampak kepentingan membuat lakaran ni, cikgu. Betul. Cikgu, sedikit imbas kembali tentang apa yang kita telah belajar pada segmen ini. Okey, baiklah. Jadi, imbas kembali untuk slot ini ialah kita telah pelajari aplikasi Project Brief di mana kita perincikan dengan lebih jelas produk ataupun barang yang kita nak buat tu, sama ada kita nak gunakan berapa banyak, berapa kuantiti, lakaran jenis apa, barang untuk buat mock-up tu barang apa, semuanya diperincikan dan lebih spesifik supaya kita tak mengelakkan kos yang terbazir. Beli-beli tapi tak guna. Jadi di situ lebih jelas lagi. Okey, jadi dan daripada bentuk jadual itu digambarkan, diprojekkan kepada bentuk lakaran dengan lebih spesifik. Jadi kat sini pengguna boleh nampak warnanya macam mana, kompartmen bahagian dalamnya macam mana, perlu tak ataupun ada lagi pengubahsuaian nak buat, cukup tak? Jadi di situ kita dapat lihat di mana produk ini betul-betul tak memberi kepuasan pada pengguna itu. Okey, baiklah cikgu. Itulah yang dinamakan isometrik juga ya? Ya, isometrik itu ialah 3D tadi. Dan ada juga contoh lakaran yang lain di atas meja ini. Baiklah, murid-murid, harap anda terhibur dan dapat sedikit pengajaran daripada apa yang telah cikgu ajarkan. Okey, baiklah kita akan berehat sebentar dan kembali selepas ini di slot menengah rendah. Didik TV KPM. Baiklah rakan-rakan semua, kita Baiklah rakan-rakan semua, kita masih lagi di slot mendengar rendah di Didik TV KPM dan kita bersama Cikgu Azrina Subo bagi mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Cikgu, pada segmen kali ini apakah yang kita akan buat? Okey, baiklah. Pada segmen kali ini ada uji minda sedikit. Sebab kita dah belajar, jadi kita naklah tengok macam mana Syafiqah menguasai tajuk kita hari ini. Okey, cikgu, saya dah bersedia, cikgu. Betul? Okey, kita tengok ya. Okey, jadi dalam uji minda kali ini soalannya ialah antara berikut yang manakah ciri-ciri Project Brief? Okey. 1, lakaran idea. 2, penghasilan mock-up. 3, kaedah pemasaran. 4, analisis kajian. Okey cikgu. Formula saya kat sini saya keluarkan yang saya rasa tak betul. Sebab penghasilan mock-up tu rasanya kriteria, cikgu. Ya ke? Saya rasalah. Okey, jadi maksudnya jawapan saya ialah lakaran idea, kaedah pemasaran dan analisis kajian, iaitu C. Ya ke? Kita tengok jawapan cikgu. Betul. Betul. Yeay. Okey, jadi kita ada satu lagi soalan. Okey. Boleh? Boleh cikgu. Dah lagi bersedia? Satu. Dah bersedia. Okey, kita tengok. Okey, maklumat berikut menunjukkan kriteria pertimbangan utama dalam borang brief. Okey, jadi A ialah fungsi,
B. Tujuan pasaran. C. Style atau gaya. Padankan dengan penyataan masalah dengan menulis A, B atau C pada petak yang disediakan. Okey, jadi ada persoalan yang kita kena jawab kat situ. Okey, cikgu. Bagaimanakah reka bentuk produk ini? Dan yang kedua, di manakah produk ini akan digunakan? Okey, cikgu. Bagaimanakah reka bentuk produk ini? Saya rasa jawapan dia C. Style atau gaya. Style atau gaya, okey. Yang soalan yang kedua Yang kedua tu, di manakah produk ini akan digunakan? Itu ialah fungsi. A. fungsi. Okey, kita lihat jawapannya. Bersedia? Bersedia, cikgu. Okey, kita tengok. Jeng. C Okey. dan A. Wow. Yeay, betul, cikgu. Betul. Tahniah Syafiqah. Terima kasih. Cikgu rasa nak reward lah. Aha, yang ini cikgu di sini. Berapa okey. saya dapat bunga ni? Ada 3 dapat dah. 2 lah. Dapat 2? Dua-dua soalan Wah, betul. Cukup 5, cikgu. Tak Okey. melekat pula bunga tu. Jadi kan cikgu, selama yang kita belajar pada hari ini, mungkin cikgu boleh bagi sedikit rumusan tentang apa yang kita dapat serap pada hari ini. Okey, baiklah. Okey, jadi pembelajaran kita hari ini semuanya berkisar tentang project brief. Di mana kita dah berkenalan ataupun imbas balik tentang apa maksud ataupun definisi project brief, iaitu apa definisinya? Perbincangan awal antara pengurus projek dengan pelanggan. Jadi, mereka bentuk perlu bersama-samalah dalam sesi perbincangan itu supaya dapat melahirkan idea mengikut kehendak pelanggan tadi kan? Ya. Jadi, tujuan kita berbincang ni tadi mesti ada tujuan. Jadi, tujuan untuk kita dapatkan maklumat terperinci terhadap produk yang kita nak bangunkan dengan bersandarkan kepada ciri-ciri project brief. Itu tujuan dia. Ya. Jadi di pembelajaran kita juga kita mengambil kira apa 7 ciri project brief tadi, iaitu tajuk projeknya, gambaran keseluruhan produk, kriteria produk, perancangan pengurusan projek, analisis kajian, lakaran idea dan yang terakhir mock-up atau model. Jadi mock-up atau model tu kita tak buatlah sekarang. Ya. Okay, jadi tadi pun kita dah tengok macam mana borang project brief yang complicated tu, yang banyak persoalan dan jawapannya itu kita saring. Saring tu ialah kita mudahkan ataupun kita mengambil maklumat-maklumat penting supaya menjadi panduan kepada pengurus dan pereka bentuk. Ya. Saya ulang. Pengurus dan pereka bentuk supaya produk yang kita bina tu tadi tak tersalah, menepati kehendak pengguna tadi, pelanggan kita tadi. Ya. Jadi selepas kita saring maklumat, kita aplikasikannya dalam bentuk jadual pula. Tu yang tadi Syafiqah kena tulis tadi tu kan. Jadi bila aplikasi dalam bentuk jadual, dia nampak lebih jelas lah. Berapa kuantitinya, siapa menggunakannya, okey, macam mana, apa elemen dan prinsip yang diambil kira. Okey, seterusnya kita ambil kira pula lakaran. Lakaran ni memperincikan lagi idea pereka bentuk tu tadi dalam kertas ni tadi. Bila dah ada dalam kertas, pengguna tadi dapat lihatlah apa yang dia nak ni cukup tak? Dapat jawab tak? Dapat selesaikan masalah dia tak? Tadi masalah pada awalnya tadi apa? Masalahnya tak cukup kompartmen dan tak menarik sangat rupa dia. Jadi bila nak buat sesuatu produk yang menarik ni, kita kena perhalusi. Jadi pereka bentuk ni tadi perlulah memikirkan cara macam mana nak selesaikan masalah ni. Tak cukup kompartmen, nak buat banyak kompartmen. Tapi kalau banyak sangat, sekarang beg tu terlalu besar. Betul, berat kalau juga tu. Berat pula. Sesuai tak dengan kanak-kanak kalau berat? Tak sesuai lah, Tak cikgu. sesuai. Jadi kanak-kanak ni kalau dah terlalu berat, beg sekolah lagi, beg botol air dia lagi, tak perlulah sampai terlalu besar. Betul, cikgu, saya setuju sangat. Dan cakap tentang lakaran, ini adalah contoh di depan kita ya, cikgu? Betul. Okey, baiklah cikgu. Mungkin sedikit prestasi, cikgu menilai prestasi saya sepanjang segmen kita kali ini. Mungkin di depan sini boleh cikgu rujuk. Okey, Syafiqah hari ini telah memberi kerjasama yang sangat baik. Cikgu berpuas hati sangat.
Ya. Okey, sebab apa yang cikgu ajar, dia faham. Apa yang cikgu ajar, dia dengar dengan teliti. Tengok papan markah dia dah penuh dengan bunga. Okey. Jadi selain daripada itu, kita boleh dapatkan maklumat untuk kita ulang kaji. Ini di mana? Di portal Sumberku. Okey, melalui pautan yang tertera di yang skrin. disediakan. Betul. Terima kasih Cikgu. Okey, itu dia sedikit sebanyak info dan ilmu yang dikongsikan oleh Cikgu Azrina Subuh. Terima kasih kerana berkongsi ilmu dengan kita dan juga murid-murid di rumah. Terima kasih Cikgu kerana berada bersama kami di studio ini dan tidak lupa juga kepada jurubahasa isyarat kita, Cikgu Nurul Adina Rashid. Terima kasih Cikgu. Yang sedang menonton juga jangan lupa kita akan kembali di slot menengah rendah pada masa akan datang. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye-bye.